Kematian ingat kematian. Patut bila sebut kata bab mati tu, hak mai Jumaat tadi ni, malam ni mai ni. Patut lagu tu dah tu. Tapi kata susah. Sebab tu zikrul maut berujung sekali, dia payah. Dia payah. Walaupun dia tahu dia nak mati, tapi dia nak ingat masuk meresaplah hati tu, dia payah. Tapi tak apalah, tak mai tu dia pergi ngaji tempat lain. Tak mai dia ngaji tempat lain, bukan dia tak ngaji. Baik, lepas tu sambung daripada situlah kata musannif rahimahullah, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Apa nama kitab kat depa? Sini dia sak dia ada line, sak dia tak ada line ikut dan kat sini. Alhamdulillah malam ni tengok dia naik hijau. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullah, dan setengah daripada sebab bagi redha dengan qada itu. Kita hurai dah. Kita hurai dah dulu makna qada apa, ketentuan. Ambil mudah-mudah maksud ketentuan Allah. Kalau tuan-tuan mengaji dah itu ni kitab Misbah Munir dengan apa tu Ustaz Makmin, dah tu huraian dia qada ibarat ta'alluq iradat tanjizi qadim. Qada dan ibarat daripada ta'alluq qudrat yang tanjizi hadis. Bila sebut qada, ketentuan, ambil maksud macam tu. Allah menentu pada sedia kala. Lepas tu sampai masa hak Allah menentu tu, Allah mengqadarkan, Allah melakukan dengan kudrat dia. Ta'alluq tanjiziyun hadithun, ta'alluq tanjizi hadis nama dia. Tu qada, ketentuan, qadar, Allah melakukan. Tu cakap mudah-mudah. Lepas tu kalau di sini dia tak sebut pun qadar, dia sebut qada je. Redha dengan qada, qadar tak payah. Dah. Ni ulama kata ke mana? Al-lafzu, lapaz satu lapaz tu iza jatama'a iftaraqa. Bila dia berhimpun, makna dia tafsir berbeza. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Bila dia sebut asing-asing, makna dia sekali masuk. Maksudnya bila dia itlaq kata hendaklah kita redha dengan qada Allah, yakni termasuk qadar. Kita takdirlah, maksudnya takdir, yakni termasuk dengan qadar Allah. Tapi bila dia kata hendaklah kita redha dengan qada dan qadar Allah, kena tafsir lain. Qada ialah ketentuan Allah, qadar ialah apa perbuatan yang Allah lakukan kepada kita. Itu dia kena huraian lagu tu lah. Tu kaedah kata iza jatama'a iftaraqa. Bila berhimpun satu lapah, masa Islam iman, ada himpun sekali, makna beza. Bila dia sebut Islam saja, masuk sekali beriman. Kau tahu? Baik. Lepas silap. Bab yang ke-9, muka surat 96, kitab Jawi. Bab ke-9. Masa Allah duk menyatakan redha dengan qada Allah. Ni hak pengajian live, depa mengaji live. Bab ke-9, bab masa Allah menyatakan redha dengan qada Allah. Nak dekatlah habis tu. Lagi 2-3 muka surat nak habis. Baik. Sebab bagi seseorang tu dia redha dengan qada Allah tu, bahawa engkau i'tiqadkan, yakni engkau jazamkan, engkau memutus di dalam hati lah. Bila sebut i'tiqad, yakni kau jazam, kau memutus dalam hati bahawasanya ada bagi Allah tu hikmah pada segala pekerjaan, yang menghendaki ia Allah akan pekerjaan.
Jadi nak jadi sebab kita redha dengan qada Allah, kita ingat ada hikmah dia, ada kebaikan dia, ada rahsia dia hak Allah tentu jadi lagu tu sebab apa. Ni pun kita dah kena ingat juga siapa dulu tu ada jaga dah dulu. Bukan bermakna redha dengan kita tidak marah, bukan makna redha kita tak sedih, bukan lagu tu makna redha hak dia sebut dulu dah. Redha bukan maksud tak marah, redha bukan maksud tak sedih. Tak kena lagu tu. Bila anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa berlaku? Jatuh air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh air mata. Redalah sepatutnya, jangan menangislah, patutnya jangan jatuh air mata lah. Kita kata lagu tu. Sebenarnya bukan hak tu masalah redha. Ingat bila sebut dalam bab ilmu tasawuf, dia duk bahas masalah kelakuan di dalam hati. Dia duk bahas amalan di dalam hati. Jadi walaupun ayat mata jatuh tu balik anggota zahir, ada puas hati, setuju ke tak? Setuju. Terima ke tak dengan Allah wafatkan anak Nabi? Setuju ke tak? Ya, setuju, tak ada apa. Dah Allah tentu dengan wafat. Tengok sampai orang celah maki hamun. Nabi sedih ke tak masa Abu Lahab kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sedar dia ada dua anak jantan, anak lelaki Utbah dengan Utaibah. Tu hak dua-dua tu dia menikah asalnya dengan anak Nabi, tapi Utaibah dia ambil hak Ummi Kalsum tu. Adapun Utbah dia ambil apa? Buah saya pun. Tapi hak seorang anak Abu Lahab tu dia nikah gantung. Tak ada duduk sekali lah. Tapi kerana hak sabit pok dia Abu Lahab tu jahat dia suruh anak dia, kalau hang tak tinggal bini anak Muhammad, kalau hang tak tinggal dia, maknanya Abu Lahab tu pok nakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama Nabi dengan Abu Lahab ni berbesan. Dia besan. Lepas tu abang ke anak, kalau hang tak tinggal anak Muhammad ni hang jangan mengaku kupok hang. Tu dia. Tak ada apa dah, aku dengan hang tak ada apa. Yang teruknya bila anak Abu Lahab mai dia lapah talak lah, kita kata mudah-mudah, ludah pula. Tuh bagi. Tak pasal aku. Pengen aku tak mau tolak. Nak sambil ludah pula tu, nak menunjuk terhina. Lepas tu hak balik Abu Lahab pula apa tak kata ke Rasulullah. Antara ayat hak pedih kat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni abtar, mati bakar. Dia tuduh, dia kata tohmoh Nabi mati bakar. Anak laki mati habis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir anak laki wafat. Allah berasa sedih bila jatuh yang mata bila wafat. Berasa lagi bila depa kata Muhammad mati bakar. Maka Allah tenangkan hati Nabi waktu turun inna a'tayna kal kautsar. Tu surah tu. Yang ujung kali inna syani'aka huwal abtar. Hak ambil mafhumnya depa kata celah kamu wahai Muhammad dengan kamu mati bakar. Hak sebenarnya depa lah yang mati bakar. Kenapa? Depa ada anak laki, tapi anak laki depa tak boleh lepaskan depa daripada azab akhirat. Tengok, dah untung pada anak lelaki masuk neraka, dua-dua kekal kalau dua-dua kufur. Kalau anak hak seorang Abu Lahab beriman, hak anak beriman tak boleh nak selamat pok dia yang kafir. Kalau Abu Lahab takdir Allah dia beriman, anak jadi kafir, pok tak boleh selamatkan anak di akhirat. Dah duk tangan mati bakar. Seolah-olah Tuhan nak cerita kata lagu tu. Mati bakar tak mati bakar bukan duduk di dunia, tak duduk di akhirat. Walaupun mati kecil pun anak ke akhirat. Tengok bila mai dapat hadiah telaga Kautsar apa, tenang hati Nabi. Sebelum tu sabuk kan, duk celah anak orang tak ada anak mati dah, duk celah lagi. Adakah Nabi tak redha? Redha tak ada dah. Orang yang paling redha daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sabuk dada dak sabuk. Cuma tak sabuk lagu kita lah, kita sabuk campur dengan iblis sama. Nabi sabuk rahmat betul. Tengok sedih Nabi. Sebab tu kita kena jaga dulu situ, takut silap faham. Bukan makna redha tak ada sedih, bukan makna redha tak ada marah, bukan. Dia tu tabiat manusia, ya begitu, tak ada apa.
Tapi hati kita ke mana? Ingat kata hak Allah. Tak apa. Tu hak tu yang dimaksudkan dengan i'tikad tu. Bila dia kata sini, kita sebab bagi kita nak redha, nak setuju hati kita dengan apa hak Allah menentu, apa hak Allah qada, kita kena jazam, kena memutuh dalam hati setiap apa hak berlaku di kita, hikmat tu ada. Ada kebaikan dia, rahsia hak Allah tentu kita tak tahu. Banyak, cuma tak tahu. Tidak nak, tak tahu saja. Sebab tu dia kata, sekalipun terkadang tiada mengetahui kita akan demikian itu hikmah, kita tak tahu apa hikmah dia Tuhan buat lagu tu. Kalau kita buat misal ambil ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patutnya kena ada lah pewaris. Anak laki kurang-kurang seorang boleh bagi hidup sampai ketua. Ni lagu mana bagi mati semua? Tengok, patut kita kata lagu tu tak, tapi dah, dia ada hikmah dia. Abu Talib sepatutnya beriman pada adat, tak beriman tu atas pendapat jumhur lah, pendapat muktamad. Tak beriman dia. Walaupun ada kata qil wa qal ni, dia ada pendapat warid yang kata apa, di akhirat dikira beriman pun ada. Sebab dia dalam kitab Matan Jawharah Tauhid duduk bahas dalam syarah dia apa syarah Al-Bajuri tu, Tuhfatul Murid, syarah Tuhfatul Murid bagi Matan Jawharatul Tauhid, duk bahas perkataan Matan Ummi Matan Jawharatul Tauhid bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani. Masalah syarat nak sah Islam tu mengucap dua kalimah syahadah. Lepas tu sah Islam tu pada sisi manusia, sisi makhluk, kan pada sisi Allah. Ada pun nak sah Islam pada sisi Allah di masalah i'tikad tu. Lepas tu ulama duk tengok di nas-nas ada hadis-hadis ni, duk nampak tanda i'tikad di Abu Talib ni ada. Tapi dia pun tak soreh kata dia beriman, sebab tak ada nas yang jelas kata dia beriman, iaitu dengan dia mengucap. Kerana hak kita pendapat muktamad, syarat beriman pada hukum manusia kena mengucap dua kalimah syahadah. Dia kena mengucap dua kalimah syahadah baru kita boleh hukum dia Islam. Tapi daripada sudut hukum, kalau seseorang tu tak mengucap dua kalimah syahadah, dia orang kafir. Tetapi dalam hati dia pegang, tak ada Tuhan hak lain selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah yang sebenar, dia tu hamba Allah. Dia pegang lagu tu dalam hati, dihukum Islam di akhirat. Lah kali supaya jadi tak ada nampak tanaput, dia panggil nampak berlawan teruk sangat dengan pendapat yang kata dia tidak Islam. Hak sebagian ulama yang kecil ni dia tawakuf. Dia kata ke mana? Lebih baik kita tawakuf, kita hentikan. Maksudnya kita tersodok bahaslah Abu Talib ni sebenarnya beriman ke tak. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita kata Abu Talib ni mati dalam keadaan kufur pun tidak berdosa, kerana yang nyata begitu pada Zuhri. Tengok tu ulama duk bahas panjang tu. Bukan senang. Sebab tu kita jarang dengar tok guru kadang duk bahas Abu Talib ni kafir. Dia jarang cakap lagu tu. Dia ambil jalan selamat serah ke Tuhan lah. Cuma kita cerita perihal dia tu nak ambil iktibar. Kau tu nampak lagu tu masalah ni. Sedih Nabi, buatlah tak sedih. Orang paling rapat, paling kuat bela perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mati tak ada mengucap innaka la tahdi man ahbabta, wahai Rasulullah, kamu tak boleh bagi hidayah kat siapa kamu sayang, tak ada. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah yang bagi petunjuk dekat siapa hak dia nak bagi, bukan kamu wahai Muhammad. Tengok tu nak ajak nak tahakkuk dia, padahal Nabi faham dah, cuma nak mengkejapkan lagi. Sopa apa tu Nabi Musa AS minta nak tengok Tuhan tu, yang hak syarat dia duduk pada sisi bukit Tur Sina tu. Kalau bukit ni duduk teguh, hang boleh tengok. Adakah dia tu ulama faham, adakah dia tak yakin dengan Tuhan? Bukan tak yakin tu, dia panggil litahaqquk, nak mengkejapkan lagi. Dia jazam kemah dah, kejap dah imam nabi-nabi ni. Tapi dia nak tahakkuk lagi, nak mengkejap lagi. Bukan tak ada syak, dia tak syak. Kat tu. Habis. Itu ingat kata kita ahli sunnah wal jamaah, setiap apa Allah buat ada hikmah, ada manfaat dia. Cuma terkadang kita tak tahu. Baik. Dan bahwasanya
kebajikan ataupun kebaikan, adalah ia kebajikan-kebaikan tu pada barang yang Allah Ta'ala qada itu. Sungguh bahawasanya kita panggil makna ni lah, kalau Arab dia panggil makna taukid. Dan sungguhnya kebajikan tu adalah ia tu pada barang, pada ketentuan, ambil makna barang, ketentuan yang Allah Ta'ala qada itu, yang Allah tentu. Apa maksud? Bukan kebaikan pada hak kita tentu. Kalau boleh buh lagu tu lah hati, tak apa, tenang. Kalau boleh duduk lah hati lagu tu, jadi tenang. Kita buat-buat tak jadi, buat-buat tak jadi, ada semok, ada main semok dah lah. Tapi kalau dia ingat kata, ingat kebaikan pada hak Allah tentu, bukan apa hak aku tentu. Dah hak aku usaha, aku usaha saja. Hak sungguh menentu yang memberi bekah itu Allah je. Tu kalau kita berjalan atas pendapat ulama yang mengatakan iradat dia ada ta'alluq tanjiziyah hadis. Cuma ta'alluq tanjiziyah hadis dia tu tenggelam disebabkan ta'alluq qudrat tanjiziyah hadis dia lebih kuat. Situ tu ulama dah bahas situ. Kita contoh ni, saya kehendak pada nak minum, adakah mesti saya dapat minum? Tak mesti, memberi kesan dengan kehendak saya sendiri. Tapi kalau Allah kehendak begitu, pasti berlaku begitu. Maka apa hak Allah kehendak, hak itulah lebih baik daripada apa hak kita kehendak. Tapi kalau kita buka kitab tauhid, tak ada lah. Hak kita jauhi, hak kita duduk mengaji, tak ada iradat ta'alluq tanjiziyah hadis. Cuma hak kitab besar-besar dia bahas tu. Dia tak sebut sebab apa dalam iradat tanjiziyah hadis, kerana terkaya dengan kudrat. Tu kita masuk dalam kitab akidah, dia bahas lah tu. Baik. Dan bermula i'tiqad, bermula berpegang jazam yang tersebut. Apa yang tersebut? Mana? Ingat, kita pegang kejap dalam hati apa hak Allah menentu tu ada hikmat dia, ada kebajikan dia, ada kebaikan dia. Dan kebaikan pada hak Allah tentu tu bukannya kebaikan pada apa yang kita tentu. Kebaikan tu ada pada apa yang Allah menentu, bukan kebaikan duduk pada apa yang kita tentu. Kalau kita boleh kejap lagu tu semua dalam hati, dia kata apa? Bermula i'tiqad tersebut tadi ni mengeluarkan, yakni boleh mengeluarkan ia seorang daripada hati engkau akan menyangka dengan menyangka apa? Kerana apa? Boleh keluar. Kalau hati kita ada perasaan lagu tu, dia ingat kata, alah tak jadi tak apalah, Allah takdir kot ni. Bila Allah takdir kot ni, hak ni lah yang terbaik untuk aku. Kalau sungguh kita boleh buh lagu tu dalam hati, dia akan boleh buang daripada hati kita perasaan iktiraf. Pasal apa Tuhan buat lagu ni? Sebab apa Tuhan buat lagu tu? Kerana apa Tuhan bagi aku susah lagu ni? Dia nak buang tu, nak buang tu. Jangan dia lah hati ni, dia hati kecil, kadang-kadang dia mai iblis sama duk asut. Pasal apa lah Tuhan tentu kat aku saja ujian ni? Dia tanya ni, bukan semua situasi tak boleh dah. Kita tanya dengan jalan i'tiraf, dengan jalan kita mengkritik, hak tu tak boleh. Contoh bila kita kenal satu-satu salah kesusahan, kita main dalam hati. Sebab apa Allah buat lagu ni? Mesti ada tak kena apa dosa aku buat. Lagu tu, hak tu kerana muhasabah tak apa. Hak tu disuruh kalau lagu tu. Ada ni, ingat hadis Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tak ada bagi orang mukmin tu walaupun terkena duri sekalipun kerana nak mengkafarahkan dosa dia. Tiba-tiba kita kena musibah yang besar. Lepas tu ingat, aku buat dosa apa dengan Tuhan ni? Tanya tak dalam hati? Tanya. Tapi bukan nak i'tiraf, bukan nak kritik. Hak tu tak apa. Hak tu bagus. Kalau lagu tu dia panggil muhasabah, nak hisap, nak hitung diri tu tak apa. Yang tak boleh ni kita tanya atas wajah, atas jalan i'tiraf. Kita nak mengkritik Tuhan, hak tu tak boleh. Haram hukum dia. Silat hari bulan boleh membawa kepada jadi kufur. Wal'iyadzabillah. Tak boleh. Ni tanya tak apa, siapa malaikat kan, dia tanya
hanya kepada Allah. Sebab apa nak buat manusia Adam ni yang mana depa ni akan menumpah wayafsi wayafsidu wayasfikud dima. Tu depa ni akan menumpahkan darah, lepas tu buat kerosakan atas bumi, lagi pula depa ni akan menumpahkan darah atas muka bumi. Padahal kami ni duk bertasbih kepada kamu wahai Tuhan. Tengok. Jadi ada setengah orang tak faham, dia kata malaikat ni deraka dengan Tuhan, mempersoalkan keputusan Tuhan. Oi, salah lagu tu. Tak kena tu, jawab lagu tu. Kerana Allah ba'dah la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah derhaka akan Allah. Dan mereka buat saja apa yang Allah perintahkan mereka buat. Tu malaikat. Pada ni kita pergi kata dia dahka, salah lah. Sebab dalil yang kata soreh jelas, mereka ni tak ada dosa, tak ada haka dengan Allah. Habis tu dia kata lagu tu dia panggil litibian, ataupun nak minta kenyataan saja. Ataupun lidaf'il wahmi, nak menolakkan waham. Cuma dia jadi pelik. Sebab apa dia berlaku lagu ni? Masa sebelum Adam hidup ni, di bumi puak-puak jin dah hidup. Dan sifat puak jin ni dia ada nafsu, dan sudah berlaku pertumpahan darah, bergaduh sama-sama puak jin. Tiba-tiba Allah buat makhluk nama manusia, yang mana Allah campur pula nafsu dekat dia lagu tu. Jadi puak malaikat dia macam pelik lah. Nak minta lah pertanyaan, apa kenyataan daripada Allah. Sebab apa nak buat manusia pula ni? Padahal kami ada kan, secara zahir patutnya kami dah jadi khalifah. Pasal apa buat tu Adam nak jadi khalifah di atas muka bumi? Depa ni makhluk lebih kurang jin juga, ada nafsu. Lagi tak pasal atas dunia, depa turun, depa duk menumpah darah, duk kelir, jadi sungguhlah. Tapi Allah kata kamu tak tahu apa aku tahu. Tengok. Tu hikmat dia panggil. Hikmat sebab apa Allah buat begitu. Tu serah pada Allah. Lagu tu bila kita boleh boh nanti kata ke mana, ingat kata mai susah bala lagu mana sekalipun kata ada hikmah. Kalau kita nak cari balik salah kita, tak ada masalah. Tapi kalau nak menyalah ke balik Tuhan, jangan. Nak tu kena jazam, kena tahakkuk, kena boh semua nanti lagu tu. Ingat kata hak Allah menentu tu lebih baik. Wa asa an takrahu syai'an, barangkali kamu benci pada satu, wa huwa khairul lakum, dan padahal benda hak kamu benci itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, barangkali kamu kasih nak kepada sesuatu, padahal wa huwa syarrul lakum, padahal benda tu buruk untuk kamu. Tengok. Jadi umumnya hak Allah menentu itulah yang baik. Jadi bila ada perasaan lagu tu, keluarlah hati. Sebab apa Tuhan buat lagu ni? Kerana apa? Itu tak ada lah. Tak ada. Pakai terima bulat apa Allah tentu, terima sudah. Ni buah payah lah ni. Saya lah. Seperti tiada menyangkal oleh Nabi Musa alaihi salam akan pekerjaan Nabi Khidir alaihi salam, tak kala mengetahui ia Musa akan hikmat menumbuk Nabi Khidir alaihi salam akan perahu orang miskin, dan membunuh ia Khidir akan kanak-kanak, dan mendirikan ia Khidir akan jidad, maksudnya pagar dinding yang hendak runtuh. Dia apa ni? Dia lagu ni masa zaman tu, kita cerita masyhur kan. Masa zaman tu Nabi Musa duk kuasa lagu ni, bukan dia sombong dah. Bila Nabi Musa AS ni dia Nabi lagi Rasul. Dia walidnya bila Nabi Rasul tak ada dah orang nak lebih daripada mereka. Sama ada daripada sudut takwa ke, daripada sudut iman ke, daripada sudut ilmu ke, mereka dah lebih. Tiba-tiba Allah katakan Nabi Musa AS, kat sana ada lagi seorang hamba aku yang lebih alim. Jadi Nabi Musa ni, dia Nabi Rasul, dia tawaduk, dia tinggi. Kalau lagu tu aku nak pergi mengaji dengan dia. Tengok tu Nabi tu, Rasul pulun nak mengaji, dengar kata ada orang alim kat sekian-sekian tempat. Cuma ulama' duk khilaf Khidir ni adakah Nabi ataupun wali. Antara pendapat yang masyhur mengatakan dia Nabi.
Walaupun ada yang tasyaddud, ada setengah ulama yang syadid, yang kerah, yang tetap mengatakan dia wali, itu terpulang masalah khilaf di kalangan ulama, tak mencederakan iman di situ. Cuma dia termasuk dalam hamba-hamba Allah yang soleh tu pasti. Baik. Jadi bila Nabi Musa AS jumpa dengan Khidir, jumpa dengan Khidir, minta izin untuk ikut Khidir. Maknanya nak belajar sekali lah. Tapi Nabi Khidir habaq dah kat Musa, kamu tak mampu. Nabi Musa kata boleh, aku boleh mengaji dengan. Tak boleh. Tak boleh. Apa tu? Nabi Musa kata boleh. Duduk dalam boleh, tak boleh, tak boleh. Lah kali buah syarat. Baik, kamu nak mengaji dengan aku boleh. Syarat dia apa aku buat, kamu jangan bertanya. Tengok. Tu nak ajak umat lah tu. Apa aku buat wahai Musa, kamu jangan tanya. Tak apa. Jalan Musa AS dengan Khidir AS ke tepi pantai. Nampak satu perahu, kata setengahnya dia katok tumbuk ni lah. Pong bagi berlubang satu papan. Kata setengah ulamanya dia tarik perahu papan, dia ambil pegang. Puak Nabi ni dia kuat, dia suruh bayang lah macam kita papan tu kita nak tarik memang tak terbuka lah, kena pakai hammer apa semua. Puak Nabi ni hebat dia dia tarik beruk, cabut satu papan, turun ayam masuk. Apa ni Khidir ni tak ada kerja, duk pi apa karam duk pi peranyuk, duk bagi karam per orang apa. Kalau kita cakap lagi tu lah, tak ada kerja, yang duk pi karam per orang siapa? Tengok dah lah, Tuhan kata hang ni orang soleh. Kita tambah lah. Seolah-olah dia kita main soalan tu. Tuhan kata hang ni orang soleh, tapi duk pi mengenak per orang. Pelik. Tengok. Dia kata, aku kata dah kan hang tak boleh ngaji dengan aku. Hang tak boleh ikut aku. Aku kata dah, jangan tanya. Silap. Okey. Tak apa. Jalan pula, jumpa pula budak. Kat atas tu riwayat kata bunuh dengan jalan mana ni, pegang pala ni, perut tarik. Dia kata pancung. Allah. Tadi berlubang perahu, ni bunuh, pancung pala budak. Dosa apa dia dengan Tuhan? Hang bunuh dia siapa? Nabi Musa. Dia kata, aku kata dah kan jangan tanya. Kalau nak mengaji aku jangan tanya. Tu hak syarat sini ni. Sungguh reda. Okey, silap. Tak apa. Lagu tu kita tu bila memang Tuhan bagi apa-apa, cukup. Jangan tanya. Ingat, nak tanya kita tak apa. Tanya diri kita, aku buat dosa apa dengan Allah, minta maaf ya Allah. Tak apa. Jangan duk tanya ke Tuhan. Pasal apa Tuhan hang buat lagu ni? Jangan. Dia kata, aku kata dah jangan tanya. Hang tak boleh ngaji dengan aku. Okey, maaf, silap. Jalan pula minta teduh pada satu kampung. Kampung tu tak bagi teduh. Jalan-jalan ada satu rumah, nampak dinding tu rebang. Nabi Khidir AS ni pergi tolong penaik pagar, bagi lindung rumah tu, bagi elok. Nabi Musa kata, awak hang nak bodek orang kampung tu ke apa? Nak bagi hang duk singgah situ? Lah aku kata dah kan jangan tanya. Ni macam ni lah, mulai sekarang aku dengan hang habis. Tengok tak boleh ikut. Dia lain-lain ilmu. Hak Nabi Musa ni banyak dia ilmu hak syarak zahir. Hak Khidir Tuhan bagi lebih kot balik ilmu laduni ataupun campakkan hakikat dalam hati. Dia kata disebabkan kata, tapi nak tahulah sebelum kata kita orang tani kita pecah, sebelum kita ni pisah, nak tahulah hang buat kerja tadi tu siapa. Tak apa kalau aku nak cerita dah hang tanya dah ni tak apa lah. Allah bagi tahu kepada aku, perahu tu selagi akan ada lanun akan curi perahu, depa akan merampas perahu orang kampung. Dan perahu yang aku cabut sebab sekeping papan tadi adalah perahu daripada orang fakir miskin, dia orang susah. Kalau lanun tu balas sebiji perahu, dia tak mampu dah nak buat perahu lain, dia perlukan duit lagi nak buat perahu, maka aku cabut sepapan saja supaya mudah dia buat kerja tampung balik, cukup boleh guna. Bila lanun tu tengok perahu rosak,
Dia tengok hak ni rosak, jangan ambil hak elok sudah. Kau tu aku tolong dia rugi sepapan saja, bukan rugi satu perahu. Dia orang susah, tu aku tolong dia, Allah habaq kat aku lagu tu. Lah apa kita tok guru kata aku buat apa jangan dosa aku buat apa jangan dosa ni duk tanya. Jangan ni adab kalau duk kalau di sekolah ke di pondok ke, lebih-lebih lagi di pondok lah, cukup pantang larang hak ni cukup tak boleh. Di Indonesia tuan guru Babak sendiri ada cerita, dia pergi di Indonesia, ada seorang tuan guru lah, kalau di Patani panggil baba, tempat kita panggil tuan guru, belah sana dia panggil kiai, yang alim dalam ilmu balaghah, alim, dan hak pergi mengaji dengan dia tu orang Malaysia, pergi mengaji dengan dia. Cuma tok guru tu dia baca 3-4 buah kitab balaghah. Masa tu dia duk baca kitab Jawharul Maknun, kitab balaghah lah tu, kitab Jawharul Maknun. Duk baca habis baca relax, dia cokok lu kok suria main don. Ada balon duk muih perong hak nak murid ni tengok, dia perasan dah. Lepas tu sambung baca kitab lah. Anak murid ni sabut dada lah, lagu mana dia kata tu guru alim duk balah kok suria. Kat Malaysia dia kata haram, kat sini tu guru balah kok suria jam. Ni buat cerita Lepas tu sambung baca kitab, baca kitab, relax pula, tukar kitab lain, balong kok lu. Bapak lah kali tu guru tu kata, dia ingat tu guru tak perasan. Tu guru tanya, hang main nak mengaji dengan aku ke, hang main nak tengok musa kau? Dia terkejut lah, ramai duk mengaji dengan dia. Tiba-tiba pom tu guru tanya ke dia direct, Aku isi okok, aku ada pasal aku. Hang main ni, hang asal nak buat apa? Nak main mengaji kau hang boleh baca kitab dah. Hang baca aku tak boleh baca kan. Dah main orang nak mengaji. Jangan, tak boleh. Tu arwah Tok Monggo dulu dengan Tok Dala tu duk bersembang tu, hak seorang kata rokok haram, hak seorang kata rokok wajib. Tak kelih. Bukan depa tak kelih, kita ada kelih. Hak seorang kata wajib, hak seorang kata haram. Pasal apa? Kerana hak balik Tok Dala ni dia isak-isak, dia mabuk, dia empuk rokok. Haram kat atas aku dia. Hak balik antara dua. Tok Monggo ni Tuan Guru Abdul Rahman lah. Hak ni dia kata apa wajib, pasal apa? Hak sebelah Tok Guru lagi dia kata wajib. Sebab dia kata apa? Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Okey, itu usul fiqh. Perkara yang jadi tak sempurna yang wajib melainkan dengan hak benda tu, maka benda tu jadi wajib juga. Habis tu lagu mana? Aku tiap-tiap minggu beribu orang main mengaji fardu ain dengan aku. Kalau aku tak isap okok, aku tak boleh ngajar. Dia tak ada. Buat tu. Jadi lagu mana? Aku isap okok sebatang dapat idea boleh mengajar hampa hak beribu ni ke, ataupun aku nak biar hampa yang beribu orang ni jahil? Mana lebih bahaya? Bahaya kot jahil ni lagi. Maka kena bagi aku isap okok. Lebih betul. Tapi ni sama tu guru lah. Hak kita ni dia buat haru ya. Depa tu guru, depa ada lah cara depa tu. Tu ingat kata. Tu hak kisah tadi lagu tu hak Nabi Musa. Hak Nabi Musa dengan Khidir alaihi salam tu. Alaihi salam. Tu Allah habaq kat aku. Hak balik anak hak aku bunuh ni pula bukan aku saja bunuh, Allah habaq. Kata budak ni nanti besar selagi akan murtad. Satu. Dan kemudian dia akan memurtadkan seluruh ahli keluarga dia. Nampak kasar, aku cabut kepala dia, aku cabut kepala. Budak kecil, pipi kerum cabut, kata setengah cabut lah. Duk khilaf cara bunuh tu. Lepas tu, ganah. Tak ada ganah apa. Dia besar, dia akan murtad. Satu, Allah habaq aku, dia akan murtad. Yang kedua, dia akan memurtadkan seluruh ahli keluarga dia. Wal'iyazzabillah min zalik. Lepas tu, aku bunuh dia dan aku berdoa kepada Allah supaya Allah gantikan dia zuriat yang soleh, dan anak ni akan anak di syurga di akhirat. Dah lah. Lepas tu Nuh yang penek pakat nak bodek orang kampung masuk tumpang, mereka tak bagi makan, tak bagi minum, tak bagi tumpang di kampung mereka. Bodek. Ada apa bodek? Bukan aku bodek.
Rumah hak aku penek jida tu rumah dia reban, dia tu anak yatim, tapi ada kereta banyak. Kalau orang kampung nampak kereta dia, nanti depa pakat talapi bahaya bab tu aku penek. Dah lah, tak boleh buat apa. Maka waktu tu terpisah Nabi Musa dengan Khidir pi kita. Tengok. Ni cerita ni. Allah, bila Allah tentu bang kau nak ingat kata serah benda berlaku dah dah sabuk sabuk apa mulut lah kata tak payah sabuk, hati tu sabuk ke, tapi kata bila kukut lama-lama masa ini cerita hak dalam ni kita Allah. Hak tukang baca ni pun tak boleh pi, dia main masalah apa Allah merah je mata. Sabuk dan sabuk cuma ingat redha tu ya. Nanti kata Allah tentu lagu ni, cuma kita duk cari jalan lagu mana aku nak lepas diri daripada masalah hak tu ya. Bukan kita tak redha dah, kita akan tak redha dengan ketentuan Allah, redha cuma duk cari jalan, sabuk cari jalan ke mana aku nak keluar. Kau tahu habis diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadat di atas bukit, dan ada mata air hampir daripadanya. Ada yang mata lalu, mata air tu lah, mata air alih tu. Maka tak kala tu lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air tu. Tu maka minum ia. Lalu seorang yang menunggang kuda. Dengan di sini maknanya pada sisi mata air tu lah. Kalau harada balil irsad, maka minum ia. Dia minum hak mata air tu dan lupa ia akan kendinya. Kendi ni hak bekas air tu lah, kendi kita kata apa tapawai tu lah, botol air tu. Dia lupa kendi yang ada di dalamnya tu 1000 wang emas tertinggal. Buat tu Allah, 1000 wang emas. Wang emas oi. 1000 lah tu, bukan 1000 ringgit dah, 1000 keping wang emas. Kemudian datang orang yang lain. Tak kala tu ada orang lain singgah situ. Maka mengambil ia orang lain tu, mengambil akan dia kan lebih tu, mengambil ia akan dia dia lebih, mengambil ia orang lain tu akan dia akan uncang 1000 dinar, 1000 dinar lah, 1000 wang emas tu. Ada orang lain ambil, kawan tu dia singgah minum air, duduk jalan kat tepi mata air, tengok ada mata air. Siapa kita jalan ke bukit Ian tu lah, ke belah Singkiak, ada orang buat apa lubang paip air tu kan, bukit tu, tadah minum. Tak lah, duit handset ke telefon ke apa, kalau kita habis minum lah tu, iPhone pula tu tertinggal kat situ. Alhamdulillah lah. Sini dia buat tinggal gitu kelak. Lepas tu ada orang lemai singgah, dia nampak ada guncang wang emas, dia ambil. Tak apalah. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api, maka minum ia miskin, si miskin tu, dan berbaring ia orang miskin. Sebab apa? Kerana mengambil kesenangan. Nak relax. Hak balik orang miskin minum-minum, duk pikul kayu api tengah belakang, letak kayu api, baring dulu, rehat. Maka tak kala itulah kembali orang yang menunggang kuda itu. Hak balik hak kawan tertinggal duit emas tadi itulah, dia patah balik. Dah patah balik, maka tiada melihat ia akan kendinya, bekas-bekas tu lah, kita tak bekas tapawai tu, kita panggil bekas lah kendi. Dia asalnya hak kendi ni dia panggil apa, Arab, dia buat dengan kulit tu. Kalau hak bekas ayak dia panggil qirbah. Dia panggil qirbah. Dia besar, dia boleh berapa liter tu. Satu qirbah tu. Lepas tu kalau hak dia guna buah ayak lah. Cuma hak ni dia buat uncang buat simpan duit. Tu lain lah. Tapi kita tahu bekas tu kita kata tak. Bekas duit. Dompet duit. Kalau 1000 wang emas bukan dompet dah ni, peti lah ni. Lepas tu hak orang kaya tadi ni, hak tertinggal duit emas, dia patah-patah balik nak tengok dia punya duit dia tertinggal itulah. Tengok tiada melihat ia akan kendi. Tengok tak ada dah.
Bekas duit. Maka menangkap ia hak orang hak mengang kuda tu, menangkap akan orang miskin tu, Allah kena kawan duk rehat situ. Allah jam kan. Kebetulan dia duduk situ. Dia duduk situ. Padahal orang kedua dah tadi. Dia orang pelari dah. Habis orang miskin tu dia singgah situ masa dia patah balik. Aduh. Lepas tu maka menuntut ia, yakni minta ia orang hak naik kuda tu, dia minta daripadanya, daripada si miskin tu akan kendi. Mai balik. Ambil duit mah gua tadi bah. Duit mah gua tadi. Dia kata, "Dok, aku tak ambil." "Mana ada aku ambil? Duit mah apa?" Dia tak tahu kan. Tak mengaku dan menyeksa ia akan dia. Balik orang kaya ni seksa. Dia kata lah. Maka tiada mendapat ia akan dia pada sisi cari-carinya. Tak ada. Letak mana ni? Tunjukkah? Geram-geramnya pasal duit mah pun hilang. Sembunyi kat mana aku pun tak tahu. Maka membunuh ia orang kaya tu akan dia akan miskin. Buat bunuh. Lepas bunuh, maka bersembah berkata oleh Nabi itu, hak yang ada di atas bukit duk buat ibadat tu. Hak masa duk atas bukit duk buat ibadat tu, hak Nabi itu pergi bersembah. Dia kata, "Hai Tuhanku." Allah tunjuk benda ni depan dia. "Hai Tuhanku, apa ni? Apa ni wahai Tuhan?" Seolah kita kata apa? Lagu mana jadi macam ni? Macam mana boleh jadi macam ni? Wahai Tuhan, yang mengambil kendi itu orang zalim yang lain, dan engkau keraskan akan ini yang zalim atas orang miskin ni hingga membunuh ia akan dia. Seolah-olahnya kita kata ni, pasal wahai Tuhan, engkau tidak takdirkan dia tu bertemu dengan orang yang betul-betul salah, hak curi duit dia. Pasal hampir dia pergi bunuh orang miskin ni padahal dia tak mencuri pun. Apa ni Tuhan? Tapi Nabi dia tanya tu nak menyata, minta penyataan je, bukan dia salah, bukan dia iktiraf. Sebab kisah Nabi Nuh itulah, ada orang kata disebabkan telan oleh ikan hut, tu sahibil hut, tuan perut ikan hut. Kita ada ikan nun. Wala takun ka sahibil hut. Wahai Muhammad, janganlah kamu jadi seperti mana orang tuan ikan tu. Siapa? Nabi Yunus. Dia pun kata salah sebab tak tunggu arahan. Salah maksud apa tu? Bukan maksud dosa nah. Dia masuk dalam kaedah apa dia panggil? Al-abrar. Macam mana? Ustaz? As-sayyiatil muqarrabin. Dia masuk dalam kategori mana? Di sisi kita benda tu tak salah lagi, tapi nisbah depa orang yang dekat dengan Allah benda tu hasanatul abrar. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Di sisi kita ni benda tu baik lagi sebenarnya, tapi di sisi depa dah dikira benda salah. Tu maknanya bukan depa buat dosa. Jangan duk kata Nabi Rasul buat dosa, jangan. Depa maksum. Kau tu. Lepas tu dia tanya, cuma nak minta Allah bagi tahu sebab apa kamu takdir lagu ni wahai Tuhan. Maka berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi itu, tak nyatalah Nabi mana tu. Berbimbang. Allah kata dia, berbimbang olehmu dengan ibadat engkau. Kok tu. Hang sibuk dengan ibadat hang sudah. Tengok Tuhan kata dia, buh ayat tu sangat puan kata. Maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerjaan Allah, bukan kerjaan, yakni pekerjaan Allah, maksudnya takdir Allah tu lah. Bukan kerja engkau nak ambil tahu apa hak urusan aku. Duk tanya pasal apa Allah takdir Fir'aun mati kupu. Duk tanya pasal apa Allah takdirkan Namrud misalnya kupu. Pasal apa Allah takdir Korun tu jadi kupu. Lah, tak ada kerja duk tanya kerja aku. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanya apa hak barang aku buat, tapi kamu ke akhirat kamu kena tanya apa hak kamu buat.
Tu saya tanya, kalau aku buat apa pun di akhirat nanti tak ada siapa mai tanya aku. Nak soal aku tak boleh. Ni kerja hak milik aku, kerajaan pun hak aku, pekerjaan hak aku, makhluk aku. Tapi kamu tu aku suruh mayang ke tak? Tak mayang. Kamu tu aku suruh mengaji ke tak? Tak mengaji. Hak tu yang kena kaluk tu. Aku tanya hak aku buat siapa? Kena orang tadi kena mengepek dah lah. Kita kata kena beletek. Kena beletek. Puan Nabi jangan sikit ya, nampak macam salah sikit. Salah tak? Sikit ya kena beletek. Tengok Nabi tu. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tu ayat beletek tu. Kan Abdullah bin Umi Maktum tu mai minta nasihat ke Rasulullah tak apa peduli tu. Tapi ada kasar, bukan Rasulullah tak peduli, dia beriman dah. Depan Nabi ada orang bukan Islam. Hati Nabi ni kerana loba nak semua orang beriman, terlampau asyik nak bagi orang beriman sampai terlalai sikit. Bukan terlalai tak, dia teralik seronok dengan ibadat, duk ngajak dakwah orang sampai terlupa Abdullah ibn Umi Maktum. Turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Tu a'ma siapa tu? Abdullah tu. Tengok Allah tegak terus. Tu kata buat Nabi, jangan depa. Allah tu hak depa minta mai tanya pasal kisah Ashabul Kahfi tu. Esok mai aku bagi tahu lain. Mai Allah tak wahyu lagi. Esok mai, esok lah kali Allah tegak, lain kali jangan lagu ni abang kata insya-Allah. Tengok kena. Lagu ni tu kalau hai aku apa? Bahwasanya orang miskinnya itu tu lah kali Allah habaq jugalah hikmah. Sebab apa Allah takdirkan orang miskin tu mati juga. Bahwasanya orang miskin ini ni nyo tu ada lebih tu. Orang miskin ini adalah ia dulu ni dia membunuh akan bapak yang menunggang kuda ni. Kok tu. Tengok Allah punya takdir. Dulu hak orang miskin yang kena bunuh, yang dituduh kata mencuri ni, padahal dia tak curi. Tapi hak si kaya tu sangka kata dia mencuri lalu dia bunuh. Sebenarnya dulu hak orang miskin ni dia biasa bunuh pak dia ni. Apa tu hak anak tak tahu. Hak naik kuda tu tak tahu pun kata ni lah pembunuh bapak dia. Cuma Allah buat jalan cerita berikut lain, jadi sebab hukum qisas, bunuh balah. Kau tahu. Maka aku biarkan dia membalahnya. Sebab tu aku biar tu. Sebab dia ingat dia bunuh dulu ni. Tengok Tuhan punya kerja lah. Sebab tu kadang-kadang kita tahu hikmat. Masalah kok depan kita jadi lagu tu lagu ni. Jangan duk kritik Tuhan. Jangan. Kita tak tahu apa hikmat dia. Tengok hikmat dia. Rupa-rupanya Allah nak bunuh balah, hukum qisas. Dan bahawasanya bapak bagi yang menunggang kuda itu adalah ia dahulunya pula. Pula dah. Hak bapak hak naik hak kena bunuh dengan orang miskin ni pula. Dulu ni bapak ni mengambil 1000 wang mah daripada harta yang mengambilkan dia itu. Hak orang kedua hak ambil duit wang mah 1000 tu memang hak duit dia semua. Dulu pak hak naik kuda tu yang balas duit dia juga. Maknanya kawan tu curi duit dia juga. Tengok. Tengok kita lakonan elok. Ada kata pentah tu. Syekh Muhammad Nafi sebut dalam kitab Durrah Nafi tu, kita ibarat wayang dengan tuk dalang. Tapi bukan sungguh begitulah, tapi lakonan kita ni hak Allah atok, Allah buat perempuan. Tak kira buat kerah tu lah, tunggu Tuhan bawa aku. Tak boleh tu, kena usaha lah, ada usaha. Tapi semua dengan takdir Allah. Dia nak bawa ke mana. Tengok Tuhan susun. Rupanya hak orang kedua yang mencuri duit mah dia tu, memang dulu duit mah dia pok hak kawan ni, hak orang kaya ni yang balas. Turun ke anak bawa duit mah 1000 dinar tu, dia mencuri tu, dia curi duit dia. Tak bagi curi jugalah. Kok tu. Maka aku pulangkan dia wang mah tu kepada hak orang yang curi tadi, hak kedua, padahal tak curilah. Daripada harta pusakanya, jadi pusaka peninggalan. Dah kawan hak miskin tu bunuh pak dia dulu, jadi pusaka. Allah. Betul nak kritik ke mana? Tak ada jalan. Jadi Allah. Jadi gitu. Man arafa nafsah
faqad arafa rabbah. Wa man arafa rabbah kalla lisanu. Siapa yang telah kenal Tuhan, maka siapa kenal Allah, jadi kelu lidah dia. Kelu tak boleh nak kata apa nak. Tak boleh kata apa. Bijak Tuhan. Dia pergi kata bijak Tuhan. Habis itu cerita. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang dituntut daripada hamba ini itu ibadat tu, yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, dan tak kala adalah mengingatkan mati itu sebesar-besar sesuatu yang sebesar-besar sesuatu yang memberi manfaat. Tu ingat mati benda paling besar nak bagi manfaat kita pada ibadat. Maka menyebut hambakan dia di sini akan masalah ingat mati, maka hamba berkata bab yang ke-10 pada menyatakan ingat akan mati. Habis tajuk akhir dah. Tajuk akhir dah. Lepas tu tengoklah nanti hak pertemuan sekali lagi kita usaha tengok perderah sekali jalan 2 surat setengah ni. Kita try tengoklah macam mana kalau boleh nak tukar kitab lah. Lama sangat dah kitab ni, 6 tahun 7 tahun lah pasal. Kalau 8 tahun 7 tahun ada no. Ada 7 tahun, dah 7 tahun dah. InsyaAllah kita, lepas tu nanti kita bincang lah kitab apa kita nak bawa, nak sambung lagu mana. Wallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina limashayikhina wa walidihim limashayikhihim wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.